Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Arif Aizat dari Farmasi Riyung Gemencih. Saya just nak share tentang 3 kepercayaan karut insulin. Okay? Kenapa saya nak share tentang perkara ni? Sebab saya selalu jumpa dan nampak lah customer yang walk in, bila tengok dia cek gula, tengok gula dia tinggi. Bila kita tanya kenapa gula tinggi, pakai insulin tak, dia kata dia dapat insulin tapi dia tak pakai sebab dia ada kepercayaan yang karut lah, yang menyebabkan dia tak pakai insulin tu. 3 kepercayaan karut yang saya nampak. So yang pertama adalah insulin menyebabkan buah pinggang rosak. Statement ni, apa yang insulin menyebabkan buah pinggang rosak ni adalah sangat salah. Sebab buah pinggang rosak tu bukan terjadi disebabkan insulin, dia terjadi disebabkan kadar gula yang tak terkawal. Okey, sebelum kita nak masuk dalam ni lebih dalam, lebih detail, so kita faham dulu apa fungsi buah pinggang. So fungsi buah pinggang ni adalah untuk menapis vitamin dan nutrisi yang berguna untuk badan, dan juga dia membuang bahan kumuh atau toksik yang tidak diperlukan badan melalui urin, melalui kencing lah. So apa kaitan dia dengan insulin pula? Okey, insulin ni fungsi dia adalah untuk menukarkan gula kepada tenaga. So orang yang ada kencing manis ni, dia punya gula dalam badan adalah tinggi. So dia perlukan insulin untuk menukarkan gula kepada tenaga. So bila orang kencing manis, dia tidak menggunakan insulin dia dengan betul, so dia akan menyebabkan kadar gula dalam darah tu jadi tinggi. Dia akan menyebabkan buah pinggang ni terpaksa bekerja keras untuk menapis gula lah dalam darah tu. Jangka masa yang panjang, bila buah pinggang ni terpaksa bekerja keras sentiasa disebabkan kadar gula yang tinggi dalam darah, so lama-lama dia jadi penat, dia boleh jadi rosak. Ini yang terjadinya buah pinggang rosak, sebab buah pinggang tu dah penat sangat, dah banyak sangat, dah lama sangat dia bekerja. Okey, so kat sini kita nampak buah pinggang ni rosak bukan disebabkan insulin, dia disebabkan tidak memakai insulin. Okey, kepercayaan karut yang kedua adalah orang selalu nampak atau orang selalu ada perspektif lah. Okey, orang yang pakai insulin ni, dia punya organ ataupun dia punya keadaan tahap kesihatan dia dah teruk, dan itu adalah tidak baik dan salah. Okey, dan karut. Okey, tak semestinya, tak semua orang yang pakai insulin ni dia punya organ ataupun tahap kesihatan dia teruk. Okey, kenapa saya cakap macam ni? Sebab terdapat orang yang pakai insulin bukan disebabkan dia punya kadar kesihatan teruk. Ada setengah ibu mengandung, sebelum dia mengandung, dia tak ada kencing manis. Semasa dia mengandung, dia jadi menghidap kencing manis. Okey, so bila dia menghidap kencing manis semasa mengandung, dia tidak boleh makan ubat diabetes yang jenis pil sebab takut membahayakan bayi lah dalam kandungan. So sebab tu dia perlu pakai insulin. Okey, bukannya ibu mengandung ni pakai insulin sebab kencing manis dia teruk sangat. Dia pakai insulin sebab dia tak boleh pakai, dia tak boleh makan ubat kencing manis jenis pil. Sebab tu dia pakai insulin. Okey, so kita kena buang perspektif ni. Kepercayaan karut yang ketiga adalah orang yang pakai insulin ni lama-lama kaki dia boleh kena potong. Ni yang kita selalu dengar. Okey, sangat salah, sangat karut. Okey, macam mana orang yang ada kencing manis dia boleh sampai tahap kena potong kaki dia? Orang yang ada kencing manis, dia perlukan insulin untuk tukar gula dia yang tidak terkawal kepada tenaga. Tapi bila dia tak pakai insulin dia, gula dalam darah dia akan jadi lagi tinggi. Gula yang dalam darah yang tinggi ni boleh merosakkan saraf-saraf di kaki. Okey, dia akan hilang rasa sakit. Sebab apa? Rasa sakit, deria sakit ni, dia dihantar ke otak melalui saraf. Apa akibatnya hilang rasa sakit ni? Kalau ada luka, kita tak perasan. Sebab tak ada apa, tak rasa apa. Bila ada luka kat kaki, walaupun besar ataupun luka tu kat dalam ke ataupun dah terbelah, kita tak rasa. So bila dah lama-lama, luka tu boleh jadi makin teruk. Boleh ada jangkitan kuman dekat kawasan luka tu. Bila dah jadi jangkitan kuman ni, badan kita akan mula buat proses pemulihan. Tapi proses pemulihan oleh badan ni akan jadi lambat, sebab kadar gula yang tinggi tu boleh menyebabkan perjalanan darah jadi perlahan. Proses pemulihan tu pun jadi lambat. Luka makin tak elok, ada jangkitan kuman, lama-lama dia boleh jadi gangrene, iaitu tisu mati. Ni yang kita paling takut. Bila jadi tisu mati ni, yang doktor kadang-kadang terpaksa ambil keputusan untuk potong kawasan yang tisu mati tu lah, contoh kat ibu jari. Kenapa dia kena potong? Sebab kalau tak potong, tisu mati tu boleh tersebar ke tempat-tempat lain. So semua ni boleh kita elakkan dengan menggunakan insulin dengan betul, dengan mengawal kadar gula melalui pemakanan. Okey, ingat, anda sihat, kami gembira. Itu sajalah. Assalamualaikum.